Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mempelajari proses penerbitan ayat. Jadi saya buat video ni ada 3 siri pendek-pendek. Siri pertama mengenai proses pengkukuran. Yang kedua proses penyusunan semula. Yang ketiga adalah proses perluasan. Jadi kali ini kita akan melihat proses perluasan. Apa benda yang nak diluas? Bagaimana yang nak diluaskan? Baik, kita faham. Baik, proses perluasan maknanya meluaskan ayat dengan cara memberikan maklumat tambahan pada bahagian subjek atau predikat. Ingat, saya dah sebut dulu, penerbitan ayat maksudnya menerbitkan ayat yang sudah ada. Sama ada dengan cara menggugurkan, menyusun semula ataupun memperluas. Jadi ini apa yang kita nak luaskan? Kita luaskan ayat dengan cara memberikan maklumat tambahan. Kita tambah pada bahagian subjek atau predikat. Terdapat 4 jenis perluasan. Satu, perluasan nama subjek, perluasan frasa nama subjek, perluasan frasa nama predikat, perluasan dengan kata hubung, perluasan melalui proses komplementasi. Baik ya. Jadi ada 4 jenis perluasan. Kita luaskan subjek ayat, bahagian nama frasa subjek itu, frasa nama subjek kita luaskan, ataupun kita luaskan frasa nama predikat, ataupun kita luaskan dengan kata hubung, ataupun kita luaskan melalui proses komplementasi. Kalau komplementasi ni ada apa? Kita gunakan kata hubung komplement. Baik, tengok balik. Dah satu. Jadi kita tengok sekarang proses perluasan. Ya. Nak luaskan frasa nama subjek. Maksudnya, paling panjang ni ingat macam ni. Apa yang kita nak luaskan? Bahagian subjek ni, frasa nama tentulah subjeknya. Subjek itu frasa nama. Yang kita luaskan di sini. Baik. Apa soalan ni? Baik. Kita susun untuk balik. Ya. Baik. Baik, ni saya lupa nak padam tadi ya. Okey, kita tengok ni. Yang ni dah ada 4, kita dah belajar dah siri pertama, siri kedua, siri ketiga ni. Ya, baik. Perluasan frasa nama subjek. Okey. Yang pertama, kita perluasan frasa nama subjek. Macam mana kita nak luaskan frasa nama subjek ni? Maksudnya apa? Bahagian subjek ayat diperluas melalui proses relativisasi. Maksudnya kita luaskan dengan menggunakan kata hubung relatif. Maknanya kita panjangkan subjek dengan menggunakan kata hubung yang relatif ni. Subjek mesti syaratnya subjek ayat mesti sama. Contohnya apa? Kereta itu akan dijual. Kereta itu sudah dicap. Jadi cuba kita perluaskan ni ya. Jadi kereta itu akan dijual. Kereta itu sudah dicap. Baik. Asalnya subjek asal kereta itu kan. Predikatnya akan dijual. Baik. Apa nama? Subjek ayat pertama ni subjek asalnya kereta itu. Subjek ayat kedua ni apa? Kereta itu juga sama ya. Baik. Jadi kalau kita perluaskan, jadi macam ni, kereta itu kita perluaskan asalnya kereta itu. Kalau kita perluaskan apa? Kereta itu jadi apa? Kereta yang sudah dicat itu. Dah apa? Kita ambil ni, kita perluaskan. Jadi apa? Kereta yang sudah dicat itu akan dijual. Itu yang dikatakan, ini yang dikatakan apa? Kita perluaskan frasa nama subjek. Jadi subjek asalnya kereta atau kereta itu, kereta tak apa. Jadi dia tak luas. Jadi kita luas apa? Kereta yang sudah dicat itu. Jadi mana subjek ayat ni? Dalam ayat kedua ni, kereta yang sudah dicat itu merupakan subjek. Jadi subjek sudah diperluas. Daripada kereta itu jadi kereta yang sudah dicat itu. Predikatnya akan jual. Nampak? Ini yang dikatakan perluasan frasa nama subjek. Maknanya bahagian subjek ayat kita tambah dengan menggunakan yang supaya menjadi lebih luas. Nampak? Itu yang pertama contoh. Tengok lagi. Pakaian itu mahal harganya. Pakaian itu bernama. Pelajar boleh buat sekarang ni. Pelajar tentu tahu bahawa subjek asalnya pakaian itu sajalah, pakaian itu. Kalau kita perluaskan, pakaian yang bernama itu. Subjek asalnya pakaian itu. Yang kita perluas, apa kita perluas, kita ambil ni. Yang bernama ni. Pakaian yang bernama itu. Jadi, ayatnya, pakaian yang bernama itu mahal harganya. Nampak tak perluas? Jadi, maksudnya, kita ambil apa ni, subjek asal tu, tambah lain. Rumah itu akan dijual. Satu, rumah itu baru dicat. Sama juga lah. Rumah yang baru dicat itu akan dijual. Contoh, cuba buat macam tu. Jadi kalau kita berhadapan, kita boleh buat beberapa ayat lain untuk melihat. Jadi pelajar pun tengok. Bila macam ni, cuba cari ayat-ayat lain atau fikir ayat lain supaya kita faham. Maksudnya apa? Perluasan frasa nama ni maksudnya apa? Meluaskan, menambahkan frasa lain dalam subjek ayat dan yang disarankan ni menggunakan apa? Menggunakan kata hubung relatif. Lembu itu. Lembu yang dipeliharinya itu. Buat apa pun? Okey, macam tu. Boleh faham tak? Okey, boleh faham. Kita tak panjang ni. Yang kedua,
Perluasan frasa nama predikat. Tadi kita luaskan pada bahagian subjek. Sekarang kita luaskan pada peran predikat. Sama juga. Bahagian predikat ayat diperluas melalui proses relativisasi. Guna kata hubung itu juga. Sama je. Baik. Jamal berpindah ke rumah baru. Rumah itu terletak di bukit. Macam mana? Baik. Jamal berpindah ke rumah baru. Rumah itu terletak di bukit. Cuba kita, subjeknya apa? Subjeknya Jamal. Subjeknya rumah itu. Okey. Predikatnya berpindah ke rumah baru. Yang ni terletak di bukit. Jadi kita susun balik ni, kita apa? Kita perluaskan predikat. Jadi apa? Predikat asal berpindah ke rumah baru dekat asal. Baik. Yang kalau kita dah masukkan relatif, berpindah ke rumah baru yang terletak di bukit. Nampak? Kita masuk yang kat predikat ayat ni. Jadi ayat baru sekarang, ayat terakhir yang terbitkan apa? Jamal berpindah ke rumah baru yang terletak di tepi bukit itu. Nampak? Yang terletak di bukit. Okey, ataupun itu tak ada apa yang terletak di bukit. Ni saya salah. Jamal berpindah ke rumah baru yang terletak di tepi bukit. Itu tak payah. Okey, baik. Nampak? Jadi ini yang dinamakan kita perluas bahagian predikat. Contoh B. Kami makan di restoran itu. Restoran itu popular di ibu kota. Baik. Tengok baik. Macam mana agaknya? Subjek ayat, subjek kami. Yang ni restoran itu. Baik. Makan. Jadi ayat asalnya, predikat asalnya apa? Makan di restoran itu. Bila kita masukkan yang, makan di restoran yang popular di ibu kota itu. Baik. Jadi kita jadi apa? Kami makan di restoran yang popular di ibu kota. Baik. Kami makan di restoran yang popular di ibu kota. Di ibu kota. Baik. Tu nampak. Ni maksudnya. Jadi senangnya tadi kita perluaskan frasa nama subjek. Kita tambah yang dekat subjek tu supaya dia jadi kita jadi lebih luas, lebih besar, lebih luas. Yang ni tambahkan yang pada predikat. Senang ya. Baik, kita faham konsep tu. Baik. Habis. Yang ketiga apa ni? Perluasan kata hubung. Banyak kata hubung. Kita perluaskan ayat dengan menggunakan kata hubung. Maksudnya apa? Berlaku dengan mencantumkan dua ayat atau lebih dengan menggunakan kata hubung. Apa-apa kata hubung boleh. Ini biasanya ayat keterangan lah. Ataupun ayat gabungan boleh. Bilik rohana dan bilik saya menghadap laut. Baik, menghadap laut. Baik, jadi dan kata hubung. Sebenarnya ayat-ayat ni dua ayat asalnya. Jadi dua ayat tak luas lah. Bilik rohana menghadap laut. Bilik saya menghadap laut. Bila sambung macam ni dengan kata hubung, ayat ni sudah jadi, ayat ni sudah mengalami apa? Perluasan kata hubung dan. Baik, nampak ayat. Yang kedua. Baik, ini ayat asalnya. Yang kedua. Pertandingan itu dibatalkan jika tidak sambutan. Maksudnya jika tiada sambutan. Maaf, ini tiada sebenarnya. Pertandingan itu dibatalkan jika tiada sambutan atau tidak mendapat sambutan. Baik, jika ayat asalnya pertandingan itu dibatalkan. Ayat kedua, pertandingan itu tidak mendapat sambutan atau tiada sambutan. Baik, jadi ayat ni sudah mengalami perluasan yang kata hubung jika. Kata hubung ni. Apa-apalah. Contoh lain. Datuk bersandar pada tiang itu lalu tertidur. Maknanya ni kalau kita buat ayat gabungan pun tak apa. Ayat menyemut gabungan pun boleh. Kata hubung ni kata hubung je. Ayat menyemut keterangan pun tak apa. Datuk ni semua ni dan jika ni ni syarat. Jika syaratnya. Okey. Lalu kata hubung gabungan. Datuk bersandar pada tiang itu lalu tertidur. Datuk bersandar pada tiang itu. Yang kedua Datuk tertidur. Baik, lalu kata hubung gabungan. Baik, kata hubung. Ini ayat yang ayat ni ayat terakhir melalui apa? Proses perluasan dengan menggunakan kata hubung. Mana ada kata hubung. Jadi ayat menyebut yang terakhir tadi. Kami akan ke stadium untuk menonton perlawanan bola sepak. Kami akan ke stadium untuk menonton perlawanan sepak. Baik. Ini keterangan tujuan. Nampak? Baik, kata hubung. Mudah 3. Baik. Kata hubung. Habis. Yang keempat, perluasan melalui proses komplementasi. Kalau komplementasi ni menggunakan kata hubung komplement. Ada 4 tadi. Buas, bahawa, untuk, agar dan supaya. Baik. Iaitu mencantumkan, maknanya kita nak menghasilkan ayat dengan cara mencantumkan satu ayat dengan ayat yang lain dengan menggunakan kata hubung komplement. Ingat 4 tu, ada kata hubung komplement 4. Bahawa, untuk, agar dan supaya. Cikgu Anita menyatakan bahawa mata pelajaran bahasa Melayu mudah dipelajari. Ini pun ayat asalnya. Cikgu Anita menyatakan sesuatu. Mata pelajaran bahasa Melayu mudah dipelajari. Jadi ayat yang asal tu pendek, tak luas. Cikgu Anita menyatakan sesuatu luas, tak pendek lah. Jadi kita perluaskan ayat ni dengan menggunakan kata hubung komplement bahawa. Jadi ayat ni sudah mengalami, ayat ni ialah ayat sudah diperluas ataupun ayat terbitan, ayat terbitkan dengan cara proses komplementasi. Baik, nampak? Menggunakan bahawa. Kita boleh gunakan untuk. Agak mustahil untuk budak itu merenangi sungai itu.
agak mustahil untuk budak kecil itu merenangi sungai itu. Agak mustahil untuk. Jadi pelajar harus ingat, saya ulang, macam mana nak tahu untuk ni sebagai kata hubung komplement. Untuk ni lah untuk yang hadir selepas frasa adjektif. Agak mustahil frasa adjektif. Dulu saya dah sebut, kalau pelajar diminta membina ayat komplement daripada untuk, lebih baik pelajar buat macam ni. Letakkan untuk depan macam ni dan letakkan frasa adjektif belakang. Lebih mudah. Untuk budak itu merenangi sungai itu agak mustahil. Untuk saya mendapat 4A dalam peperiksaan SPM memang munasabah. Macam tu. Okey, boleh ya. Baik. Kalau dah pandai tak apa macam ni boleh ya. C. Pelagu itu merayu agar dia tidak dipukul. Baik. Ini pun ayat komplement ni. Ini agar supaya sama saja. Pelagu itu merayu agar dia tidak dipukul atau pelagu itu merayu supaya dia tidak dipukul. Jadi ini jenis-jenis apa? Ayat yang terakhir ni adalah ayat yang telah diperluas melalui proses komplementasi, iaitu ayat telah menggunakan apa? Maksud dalam ayat ni ada kata hubung komplement, bahawa untuk agar supaya, agar atau supaya. Baik, tepat. Baik, rumusan habis. Jadi proses perluasan, apa yang diperluas? Kita perluaskan frasa nama subjek. Kita masuk yang, kita guna yang. Tadi ya, bahagian subjek diperluaskan jadikan ayat adjektif. Yang kedua, kita perluaskan frasa nama predikat. Predikat ya, frasa predikat, bukan frasa nama, frasa predikat ya. Tidak lagi. Baik, bahagian predikat diperluaskan jadi ayat adjektif. Contoh saja dah ada tadi ya. Ini bukan frasa nama ni, tuan. Yang ketiga, memperluas dengan kata hubung. Kita masukkan apa-apa kata hubung, ayat yang predikatnya ayat tunggal menjadi ayat majmuk. Yang ketiga, pelbagai kata hubung boleh digunakan. Kata hubung gabungan boleh, kata hubung, terutama kata hubung gabungan dan kata hubung keterangan. Yang keempat, memperluas melalui proses komplementasi. Kita jadikan ayat tu, kita bina ayat baru dan kita masukkan kata hubung komplement. Itu baik ya. Saya fikir pelajar tengok ni faham, kalau tak faham tengok balik supaya dia lekat kat kepala kita. Soalan perasaan. Pegawai daerah pernah melawat ke kampung kami dan ke daerah lain. Pegawai daerah pernah melawat ke kampung kami dan ke daerah lain. Baik. Bahagian predikat ayat yang mana bahagian predikat yang manakah yang gugur dalam penghasilan ayat atas? Yang mana gugur? Baik, kata bantu, frasa kerja, kata senama, frasa nama subjek. Saya tengok kalau macam ni pelajar tak boleh buat apa-apa, tak faham ya. Jadi kita tengok proses dia. Apabila dapat soalan macam ni, pelajar cuba pisahkan ayat ni. Supaya kita nampak yang mana yang digugurkan. Cuba pisahkan. Kalau kita pisahkan, pegawai daerah pernah melawat kampung kami. Saya rasa pertama, pegawai daerah pernah melawat kampung kami satu. Ayat kedua, pegawai daerah pernah melawat ke daerah lain. Ke daerah lain. Baik, yang mana agaknya yang dia gugurkan? Baik, cuba buat apa? Pegawai daerah pernah melawat ke kampung kami dan ke daerah lain. Mana yang gugurkan? Baik, yang digugurkan apa? Pernah melawat kan? Daripada dua tinggal satu kan? Dua. Jadi, pernah melawat merupakan frasa kerja. Ini jawapannya. Nampak? Kata bantu pernah kata bantu, tapi melawat tak ada. Dia dua, ia gugur dua. Baik. Frasa kerja pernah melawat. Kata senama tak ada. Frasa nama subjek tak ada. Subjek di sini. Nampak? Itu kita faham. Jadi, itu antara cara kita memahami perkara yang kita pelajari pada hari ini. Boleh ya? Semoga pelajar dapat memahami pelajaran pada kali ini. Jadi, saya sebut pelajar sebenarnya kita boleh buat sekaligus, tapi saya kesian sebab ada juga orang yang bukan ambil STPN, dia kata terlalu panjang dan kita tak dapat tangkap panjang. Jadi saya buat 2-3 cara dan saya fikir cara ni lebih membantu pelajar supaya tak jemu belajar dan juga pelajar yang lemah dia boleh tangkap satu. Maklumlah kalau kita belajar sekaligus banyak macam ni, dia akan nampak macam banyak dan kita akan rasa bosan ya. Jadi saya harap sekarang ni pelajar tengok satu-satu. Penerbitan ayat ni tengok proses pertama pengguguran, lepas tu berhenti tengok soalan faham, tak faham rujuk buku. Lepas tu tengok yang kedua, sesi kedua tadi ada proses penyusunan semula, tengok balik dan lepas tu dah faham semua tu, tengok balik proses yang ketiga itu proses perluasan, 3 proses perluasan. Jadi situ saja akhir sekala kesempatan ini saya ambil untuk mengucapkan selamat raya kepada pelajar, semoga anda berjaya. Sekian, terima kasih. Selepas menggunakan bahan ini, tolong dengan izin subscribe, like dan juga share. Terima kasih.